201. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua murid-murid tahun 4 Sakura? Sihat hari ni? Okey. Okey, syukur alhamdulillah kerana kita telah mengharungi PDPR yang cukup mencabar ini setelah kita sampai ke bilangan ke-41 pada hari ini. So untuk makluman semua juga, ini adalah Google Meet yang terakhir sekali sebab hari Khamis ni kita dah bercuti sempena hari Deepavali. So maknanya hari ni adalah hari yang terakhir kita ber-PDPR. Lepas tu mungkin untuk minggu depan kumpulan B akan pergi ke sekolah. Kumpulan A akan PDPR, cikgu hanya bagi link video sahaja. Okey, tak ada Google Meet lagi lah. Okey. So hari ni kita akan teruskan PDPR kita dengan bilangan ke-41 dengan tajuk kemahiran 6.1.1, 6.2.1 dan 6.2.2. Okey, TP kita pada hari ni ialah TP 1, 2 dan 3. Sangat senang. Yang pertama sekali ialah kita akan tengok mengenal sudut tirus, sudut cakah dan sudut tegak. Okey, so kita belajar 3 benda ni dulu untuk sudut. So kita kena kenal lah mana satu sudut tirus, sudut cakah dan sudut tegak. Okey, seterusnya kita akan belajar juga menamakan. Maksudnya kita nak menamakan garis apa. Dan satu lagi kita nak melukis garis selari dan garis serenjang. Okey, sila buka buku modul Madya SKP Matematik jilid 3, buku merah, muka surat 70. Okey, muka surat 70 dan buku teks muka surat 201. Buku teks muka surat 201. Tapi buku teks kita akan guna lepas ni lah. Okey, cikgu akan semua orang tuliskan hari dan tarikh dulu muka surat 70. So hari ini ialah hari Isnin. Okey, tuliskan hari Isnin. Okey, tarikh kita pada hari ini ialah 1 hari bulan November. Okey, so kita pergi kepada sub yang pertama dulu, iaitu 6.1 sudut. 6.1.1 mengenal dan menamakan sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakah pada bentuk segi 4 tepat, segi 4 sama dan segi 3. Okey, so maknanya kita nak belajar yang tu dulu. Okey, so kita tengok latihan 1. Okey, yang pertama dia kata warnakan bentuk dan lengkapkan peta dakap ini. So warna ni kejap lagi lah awak buat. Okey, sekarang ni cikgu nak bagi tahu awak. Okey, apakah maksud sudut tirus? Siapa boleh bagi tahu? Apa maksud sudut tirus tu macam mana? Apa maksud sudut tirus? Okey, tak tahu. Okey, cikgu akan gunakan bahasa yang senang untuk awak faham. Sebab dia ada bahasa yang susah sikit untuk awak faham. Ada soalan yang bahasa yang senang awak nak faham. Sudut tirus ni bermaksud gabungan antara dua garisan atau dua sisi yang membentuk sudut yang tajam. Contohnya macam ni. Kita nampak ni, tirus ni, perkataan tirus ni bermaksud tajam. Okey, so dekat sini sudut tirus dia ada 1. Okey, sini ada 2 dan juga 3. Dia tak cakap sudut tajam. Dia sebut sudut tirus. Okey, so sekarang ni kita tengok ada berapa sudut tirus dalam bentuk yang pertama sekali. Ini bentuk dia apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Apakah nama bentuk segitiga ini? Okey, betul. Nama dia ialah segitiga sama sisi. Okey, kenapa kita namakan dia sama sisi? Sebab dalam gambar rajah ini kita nampak, cikgu akan gunakan warna hijau lah supaya awak boleh nampak. Ada nampak tak dia punya benda ni? Ni palang ni bermaksud mempunyai nilai yang sama. Okey, sebagai contoh, panjang bagi satu palang ni maksudnya sama. Okey, contohnya kalau sini 4 cm, sini pun 4 cm, yang bawah ni pun tapak dia pun 4 cm. Sebab itulah dia panggil sebagai segitiga sama sisi. Sebab semuanya sama panjang. Okey, jelas tak kat situ? Okey. Jelas Okey, so cikgu buat catatan sikit. Okey, sudut tirus
dalam bahasa yang senang kita nak faham, bermaksud tajam. Okey, kalau dalam bahasa matematik, ni mungkin payah sikit lah untuk awak faham. Sudut tirus ni bermaksud sudut yang kurang daripada 90 darjah. Kurang daripada, catat 90 darjah. Maksudnya, bukaan sudut tu kurang daripada 90 darjah. Dari 1 darjah sampai 89 darjah. Okey? 1, 2, 3, 4, 5, 28, 27, 35, 87. Paling besar sekali ialah 89. So kita panggil sudut tirus, 89 darjah bukaan sudut tu. Ini kita panggil sebagai sudut tirus. Okey, satu lagi. Sudut yang kedua adalah sudut cakah. Okey, sudut cakah bermaksud dalam bahasa yang senang nak faham. Cikgu lagi suka guna bahasa yang senang awak nak faham. Sudut cakah ni maksudnya kangkang. Tahu tak kangkang? Terkangkang. Terkangkang besar lah, terkangkang. Sudut tu terbuka besar, terkangkang besar. Okey, dalam bahasa matematik yang senang nak faham, lebih daripada 90 darjah. Ni bahasa daripada 90 darjah. Okey, itu kata kunci dia. Yang pertama, okey, tajam untuk sudut tirus. Kemudian dia kurang. Manakala sudut cakah, kangkang, dalam bahasa matematik lebih. Itu dia punya formula dia ataupun dia punya perbezaan dia. Okey, seterusnya sudut yang ketiga adalah sudut tegak. Tegak ni dalam bahasa senang nak faham maksudnya lurus lah. Lurus ke atas. Garis tu lurus ke atas dalam bahasa matematik ialah betul-betul 90 darjah. 90 darjah, tepat-tepat 90 darjah. Dia tidak ada kurang. Memang betul-betul 90 darjah. Yes. Tepat 90 darjah. Dia tak boleh kurang, tak boleh lebih. Dia mesti tepat 90 darjah. Okey, ni kata kunci dia lurus ke atas dan bahasa matematik tepat 90 darjah. Okey? Okey, so kita tengok macam mana nak kenal pasti. Okey? Okey, yang pertama sekali kita namakan ni adalah segitiga sama sisi. Okey, dekat sini dia tidak ada langsung sudut cakah. Kenapa sudut cakah tak ada? Sebab dia kangkangannya tidak terlalu besar. Okey, tidak terlalu besar. Kalau kangkangan yang terlalu besar, contohnya seperti inilah. Ni contohnya seperti ini. Okey, cikgu lukiskan. Macam ni. Kangkangan dia besar. Ni sudut cakah. Okey, kalau sudut tirus dia tajam macam ni. Ni sudut tirus. Okey, kalau sudut tegak dia tegak. Macam ni. Dia ada tanda petak kecil dekat bawah ni. Okey, so bila kita sebut petak kecil ni, ini adalah sudut tegak. Ini adalah sudut cangkah. Lepas tu cikgu bagi terkangkang. Nampak ada terkangkang? Kan? Nampak tak kelas? Nampak kan? Dia terkangkang besar. Kalau sudut tirus dia tajam. Macam pensel. Dia tajam. Dia kadang boleh buka besar sikit lah. Macam ni kan. Ni boleh lagi lah. Dia kita panggil sudut tirus. Tu kena kenal. Okey, sekarang kita tengok bentuk yang pertama ni, segitiga sama sisi. Ada berapa bilangan sudut tirus? Ada berapa? Ada berapa guys? Ada berapa? 3. Tulis kat situ. 3. Sebab kita boleh nampak kat situ kan. 3 tak tulis dalam nombor. 3. Okey? 3. Sebab yang cikgu bulat dengan warna biru ni 1, 2, 3. Okey, bilangan sisi sama panjang ada berapa? Sama panjang sisi dia ada berapa? 3 juga. Kita nampak kat sini sebab sini belah kanan, belah kiri, kemudian bahagian tapak atau bawah. Dia semua sama. Sebab tu dia gunakan simbol palang satu ni. Palang satu ni bermaksud mempunyai nilai yang sama. Okey. Kita tengok bentuk yang kedua Okey, bentuk yang kedua ni beza sikit dengan bentuk yang pertama. Okey, cuba awak tengok. Bentuk yang pertama semua ada palang, tapi bentuk yang kedua bawah ni tak ada palang.
Siapa maksud dia? Apa nama segitiga ni? Siapa nak cuba? Segitiga dia still sama juga, tapi sama apa? Ni kita panggil apa? Betul. Kita namakan dia sama kaki. Kenapa sama kaki? Sebab dia ni kaki kan? Kanan dan kiri. Kaki lah. Nampak ni. Ni. Okay. So maksudnya kaki kiri ni adalah sama dengan kaki kanan. Sebab tu dia guna palang. Tetapi dia tak sama dengan bawah ni. Bawah ni tak sama sebab dia pendek. So sebab tu lah dia panggil sama kaki saja. Okay. Dia panggil sama kaki sahaja. Sebab dia tidak bawah ni dia tak sama dengan kanan dan juga kiri punya panjang. Sisi lurus dia tak sama panjang. Okey. Okey, kita jawab sama-sama soalan dia. Bilangan sudut tirus. Berapa sudut tirus yang ada pada segitiga sama kaki? 3, betul. Tuliskan 3. Okey, 1 2 tu je kata, tengoklah TP berapa. TP berapa hari ni kita nak belajar? TP 1. Senang sangat. Cikgu dah kata kan, hari ni pelajaran dia mudah gila. Okey. So, kita namakan dia sebagai sudut tirus. Sudut tirus kita ada 3. 1, 2 dan 3. Okey, so tulislah kat sini 3. Yes. Okey, bilangan sisi sama panjang. Ada berapa? 2 saja. Betul, 2. Kenapa bukan 3? Betul. Okey, very good. Okey, cikgu ulang balik semula kepada Nabila. Mungkin Nabila baru sampai. Okey, Nabila, hari ni kita belajar tentang 3 sudut. Sudut yang pertama, sudut tirus. Sudut tirus bermaksud tajam. Okey, tajam lah dalam bahasa Melayu yang senang nak faham. Okey. Boleh tengok nota ni. Kemudian dia tulis kat sini kurang daripada 90 darjah. Darjah tu maksudnya dia punya bukaan sudut tu lah. Bukaan sudut dia kurang daripada 90 darjah. Maksudnya 1 sampai 89. Okey, sudut cakah bermaksud dalam bahasa yang senang kita nak faham ialah kangkang. Cuba tengok bentuk ni. Kangkang besar ni. Yang ni tajam macam pensel. Okey, so kangkang lebih daripada 90 darjah kita panggil sebagai sudut cakah. Okey, sudut cakah. Okey, manakala yang bentuk yang ketiga, sudut yang ketiga adalah sudut tegak. Kenapa dia panggil tegak? Sebab dia lurus ke atas. Dan dia tepat-tepat 90 darjah dan dia ada petak kat sini. Kalau awak perasan ada petak kecil kat situ. Tu dia panggil sebagai sudut tegak. Okey? Okey, so cikgu ulang balik lah. Mungkin ada yang baru masuk dan yang tak berapa faham. Okey, sekarang kita pergi kepada bentuk yang ketiga pula. Okey, cuba awak tengok bentuk yang ketiga ni. Bentuk ketiga ni tak sama dengan bentuk pertama dan kedua. Okey, kenapa cikgu kata tak sama? Okey, awak boleh tengok Okey, so kita pergi kepada bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga ni kalau awak perasan, dia mempunyai 3 sisi tetapi ada yang 1 palang, ada yang 2 palang, ada yang 3 palang. Nampak kan? So apa nama dia? Apa nama benda ni? Bentuk segitiga ni apa nama dia? Segi apa? Segitiga. Siapa nak try? Segitiga apa? Tak apa? Tak. Salah. Taklah. Salah. Segitiga tak sama sisi. Okey? Nama dia ialah segitiga tak sama sisi. Sebab ketiga-tiganya mempunyai sisi yang tak sama panjang. Okey, cuba awak tengok. Yang 1 palang ni panjang sikit. Pendek sikit. Yang 3 palang paling panjang. 2 palang paling pendek. Okey? So, kita nampak kat sini. Yang 3 palang ni paling panjang. 1 palang ni sederhana panjang. 2 palang ni adalah yang paling pendek sekali. Okey? Sebab tu kita panggil sebagai garis bilangan sisi yang tak sama panjang. Okey, sekarang dalam bentuk yang ketiga ni, segitiga tak sama sisi ni, dia ada 3 kriteria lah, 3 ciri-ciri. Okey, berapakah bilangan sudut tirus? Sudut tirus ada berapa? Okey, salah. 2 saja. Ini saja.
Nampak ni, 1 dengan 2 ni je. Kenapa cik? Yang ni nama dia apa? Ni nama dia apa yang ni? Ni yang cikgu bulatkan ni warna merah ni. Ni nama sudut apa? Yang warna merah ni sudut apa? Zaidi tolong tutup mic Zaidi. Siapa tahu, tulis pun boleh. Siapa tahu yang warna merah ni sudut apa? Sudut cakar. Okey, sebab sudut cakar dia mesti terbuka besar. Okey, nampak tak dia terkangkang besar ni daripada yang ni. Yang ni tajam. Yang ni tajam. Tapi yang ni terbuka besar. Yang ni lebih daripada 90 darjah. Yang ni sebenarnya mungkin dalam 100 darjah, 110 darjah macam tu, ataupun 105 darjah. Macam tu. Sebab tu kita panggil ni sebagai sudut cakar. Okey, sekarang kita isi sama-sama. Berapa sudut tirus? Berapa sudut tirus? 2. Berapa sudut cakar? 1. Okey. Berapa bilangan sisi tak sama panjang? Salah. Bilangan sisi tak sama panjang. Salah. 3. 1, 2, 3. Tak sama panjang. Memang 3 ni tak sama panjang. Okey. So kita ada 2 sudut tirus, 1 sudut cakar dan 3 sisi tak sama panjang. Okey, sekarang bentuk yang keempat. Apakah nama bentuk ini? Segitiga juga, tapi segitiga apa? Betul, segitiga bersudut tegak. Okey. Bersudut tegak. Ni nama dia segitiga bersudut tegak. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak, berapakah sudut tegak? Bilangan sudut tegak ada berapa? Berapakah bilangan sudut tegak? 1 saja. Okey, so ni nampak ni sudut tegak. Okey, 1. Ni yang cikgu kata ni cikgu kata petak tu. Kalau awak nampak petak ni, bermaksud ni sudut tegak. Okey, berapa bilangan sudut tirus? Tirus 2. Ni 1 dan juga bawah ni 2. Okey, so kita ada 2 sudut tirus. Okey? Okey, setakat ni boleh faham ke tak boleh faham? Boleh faham Okey, kali ni kita jawab muka surat 71 pula. Latihan 2. Okey, latihan 2 muka surat 71. Okey, nyatakan bilangan sudut bagi bentuk di bawah. Dia kata berapakah bilangan sudut? Okey, sekarang cikgu nak tanya awak, berapakah bilangan sudut bentuk yang pertama, huruf A ni? Berapa? 3. Tulis 3. 3. Ni tengok ni 1. 2 dan juga 3. Ketiga-tiganya adalah sudut tirus. Betul tak? Tiga-tiga tu adalah sudut tirus. Okey? Okey, seterusnya soalan B. Berapakah bilangan sudut? 3 juga. Okey. Semuanya sudut tirus juga. 1, 2 dan juga 3. Senang je. Awak tolong bulatkan bulatkan sudut tu. Okey, soalan seterusnya C. Berapakah bilangan sudut? 0. Tulis 0. Memang tak ada pun. Mana ada sudut? 0. Betul. Bulat memang tak ada sudut. Okey, selesai. Okey, bentuk seterusnya. Segi 4 tepat. Berapa sudut? 4. Ini sudut tegak kan? 1, 2, 3, 4. So ada 4 sudut tegak. Okey, 4 sudut tegak. Okey, seterusnya. Ni, berapakah bilangan sudut ni? Hexagon. 6. Okey, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni semuanya sudut cakar.
Sudut cakah. Kenapa cakah? Sebab dia terbuka, dia terkangkang macam ni. Macam ni ni sudut cakah nama dia. Bila terbuka macam ni, terkangkang ni, kita panggil sudut cakah, bukan sudut tirus. Sudut tirus dia mesti tajam. Okey. Okey, so ni ada 6 sudut cakah. Okey, bentuk terakhir pentagon. Berapakah bilangan sudut? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ni pun sama, ada 5 sudut cakah. Ni bukan sudut tirus Sudut tirus mesti tajam. Macam ni Macam soalan A dan soalan B ni. Dia mesti kurang daripada 90 darjah. Kalau lebih daripada 90 darjah, yang ni lebih 90 darjah. So dia adalah sudut cakah. Cakah tu maksudnya terkangkang. Tirus maksudnya tajam, bentuk macam pensel. Okey, setakat ni siapa rasa susah? Susah ke senang? Senang. TP1 kot. Okey, soalan seterusnya, soalan 3. Latihan 3. Labelkan sudut yang berikut. Okey, ni apa nama dia? Soalan 1. Ni atas ni. Tak sebut tajam. Jangan tulis tirus je, tulis sudut sekali. Sudut. Betul, sudut tirus. Okey, yang bawah ni? Bukan. Salah. Masih lagi sudut apa? Masih lagi sudut. Masih lagi sudut tirus. Masih lagi tirus. Tak. Sudut cakah lain. Sudut cakah dia besar. Di bukaan dia besar. Nampak ni? Dia bukaan dia mesti besar. Contoh macam ni macam ni. Ni sudut cakah ni. Kalau sudut tirus macam ni ni sudut tirus. Beza. Nampak tak? Dia terbuka lagi besar. Okey? So kena tahu beza lah. Okey, soalan seterusnya. Soalan B. Ni apa nama dia? Atas ni, soalan B. Ni sudut apa? Okey, sudut tirus. Tirus. Okey, tuliskan sudut tirus. Okey, bawah ni? Sama juga, sudut tirus. Sudut tirus. Okey, ni pun sudut tirus juga, bukan sudut cakar. Sudut cakar dia mesti terbuka besar lagi. Contoh kalau macam ni, terbuka macam ni, baru sudut tirus. Sudut cakar. Kalau macam ni lah. Terbuka besar macam ni. Ni baru sudut cakar. Dia buka sikit. Dia buka sikit je kan. Apa boleh pandang. Okey, soalan seterusnya. Ni apa dia? Soalan 1, C. Sudut apa ni? C yang bawah ni. Kangkang, salah. Sudut apa? Tirus. Sudut tirus. Tajam kan? Nampak ketara tu. Tirus. Tengok pun kita nampak. Memang tajam. Okey, yang bawah ni pula. Nanti buka besar. Sudut cakar. Sudut cakar tak banyak sebenarnya. Ada sikit je dalam soalan. Okey, seterusnya. Ni apa ni yang petak ni? Sudut apa? Salah. Petak. Salah. Sudut tegak. Yes, betul. Sudut tegak. Sudut tegak. Okey, yang atas ni? Yang atas. Sudut tirus. Sudut tirus. Okey, selesai. Okey, macam mana pelajaran untuk ni? Setakat ni baru penilaian pertama. Penilaian pertama ni kita ada 3 muka surat. Susah ke senang? Okey, cikgu ulang balik Sudut tirus bermaksud sudut yang mempunyai tajam. Dia berbentuk seolah-olah macam pensel. Okey, darjah dia ialah kurang daripada 90 darjah. Okey, sudut cakah ialah sudut yang terkangkang besar. Dia lebih daripada 90
darjah. Manakala sudut tegak, dia lurus ke atas dan tepat 90 darjah dan dia ada simbol petak di tepi tu. Tu dipanggil sebagai sudut tegak. Ingat ada 3 sudut. Sudut tirus, sudut cakar dan sudut tegak. So tolong hafal benda tu. Sangat penting. Okey, so kita pergi kepada kemahiran yang seterusnya. Okey, 70 dah, 71 dah, 72 pun dah. Okey, 73 memang itu adalah cara cikgu untuk cikgu kira markah. Okey, muka surat seterusnya ialah muka surat 74. Okey, muka surat 74 awak kena keluarkan buku teks. Muka surat 201. Sila buka buku teks muka surat 201 sebab ni kena baca dalam tu. Okey, tulis juga hari Hari ni adalah hari Isnin. Tulis lagi sekali lah hari tu. Tarikh kita ialah 1 November. Cikgu buat dua pelajaran dalam satu masa sebab cikgu takut terlambat. Okey, sekarang dah masuk November dah. Kita baru masuk topik 6. Kita ada lagi 2 topik lagi. Takut tak sempat jadi tajuk ni senang, jadi cikgu rangkumkan terus. Okey, lagipun hari Khamis ni kita cuti. Nanti tak kita rugi masa lah. Okey, sekarang ni kita akan belajar garis selari, mengenal dan menamakan garis selari dan garis serenjang. Kemudian kita nak belajar juga melukis garis selari dan garis serenjang. Okey, awak pernah masuk lumba lari tak? Pernah. Kalau kita lari, kita semua lari ke arah yang sama, betul tak? Ada tak orang lari, ada yang pergi ke belakang, ada yang pergi ke kanan, ada yang lari ke kiri, tak ada kan? Itu kita panggil apa? Selari. Okey, sebab tu kita panggil lumba lari. Faham tak? Mana ada sebut lumba renjang. Lumba renjang tak ada. Lumba lari ada. Sebab tu kita sebut kat situ selari ni atau lari. Selari bermaksud mempunyai satu arah atau pergerakan yang sama, magnitude yang sama. Dia tidak pergi ke belakang, ke kanan, ke kiri, bengkok, tak ada. Okey, dan 2 garis tu dia tidak akan bertembung. Mustahil bertembung. Dia tidak akan bertembung. Contohlah macam masuk lumba lari. Orang yang berada pada lorong pertama dengan lorong keempat boleh berlanggar tak? Takkan. Melainkan kalau dia masuk lorong orang lain, betul tak? Tapi siapa masuk lorong lain automatik dia disqualified, dia kalah, betul tak? Samalah macam ni. Garis selari dia dalam garisan dia masing-masing. Dia tidak akan pergi ke garisan orang lain ataupun garis lain. Okey, so kita tengok dalam latihan ni, latihan 1, kita akan melengkapkan definisi garis selari dan garis renjang. Okey, kita akan lengkapkan berdasarkan buku teks muka surat 201. So semua orang ada buku teks kan? Okey, kemudian minta murid jelaskan kefahaman mereka dengan ayat mereka sendiri. Okey, yang ini cikgu akan uji awak nanti bila buka sekolah nantilah. Cikgu akan tanya, okey, garis lari ni macam mana? Sebab ni dia kena dengar daripada mulut awak sendiri baru awak boleh jawab. Okey, sekarang ni awak buka buku teks. Cikgu bagi masa selama 2 minit. Cuba lengkapkan maksud garis selari dan juga maksud garis serenjang. Itu saja. Yang ini nanti dulu. Yang contoh aplikasi ni jangan buat lagi. Kejap lagi kita bincang. Okey, boleh? 2 minit. Okey, 2 minit bermula dari sekarang. Okey, lengkapkan. Muka surat 201. Tuliskan garis selari ialah jarak apa. Okey, lepas ni cikgu nak minta seorang murid bacakan. Okey, cikgu nak Ibnu bacakan garis selari. Pelan-pelan. Okey, jarak tegak antara 2 garis. Okey, sambung lagi. Pendek sikit, cikgu nak salin. 2 garis yang dilukis sentiasa sama. Yes, sama dan tidak bersilang. Okey, dan tidak bersilang. Okey, ini semua ada dalam buku teks Okey, cikgu terangkan sikit.
Apakah maksud dia supaya awak lebih faham? Ini faham ini sepatutnya awak kena terangkan. Okey, tapi cikgu akan terangkan dulu. Nanti bila kita buka sekolah nanti cikgu akan tanya awak by mulut awak sendiri pula. Okey. Okey, garis selari ialah jarak tegak. Okey, maksudnya dia mesti tegak. Jarak tegak. Okey, antara dua garis yang dilukis. Dia mesti ada dua garis. Baru kita boleh tahu tu selari ke tak selari. Kalau kita lukis satu garis saja, contohnya macam ni, soalan yang bawah ni, A dengan B. Garis AB adalah selari dengan garis CD. Kenapa selari? Sebab mereka mempunyai satu arah yang sama. Nampak tak ada anak panah ni kan? Mereka mempunyai satu arah yang sama. Naik ke sini, yang ni pun naik ke sini, yang ni pun turun ke sini, yang ni pun turun ke sini. Okay, dan sentiasa sama dan tidak akan bersilang. Memang tak akan bersilang. Kalau ni kita panjangkan sekalipun sampai ke atas, CD ni pun kalau kita panjang sampai ke atas, dia memang tidak akan bersilang. Mustahil akan bersilang. Sebab tu kita panggil sebagai garis selari. Dia akan mempunyai satu garis lurus yang sama jarak antara dua garis tersebut. Dia tidak akan mempunyai jarak yang ini pendek sikit, tiba-tiba dia makin lama makin dekat. Tak ada. Dia memang sama sahaja. Okey, sebab tu kita panggil sebagai garis selari. Okey. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak. Contoh aplikasi garisan selari dalam kehidupan seharian. Okey, boleh tulis kat bahagian chatting. Apa satu benda lah yang kita gunakan, garisan selari yang kita guna dalam kehidupan seharian kita. Cuba catat kat situ. Siapa nak tulis? Apa? Garisan selari yang selalu kita guna dalam kehidupan seharian kita. Berlari. Okey. Cikgu tulis kat sini track larian. Betul tak? Okey, itu satu. Ada lagi tak selain daripada tu? Ada banyak lagi contoh sebenarnya. Selain daripada track larian, apa lagi penggunaan aplikasi garisan selari? Dalam buku teks pun ada. Cuba awak tengok. Dalam buku teks, muka surat 201 tu pun ada contoh-contoh yang digunakan. Tangga. Tangga, mana boleh tangga? Okey, contohlah cikgu lukis tangga. Tangga macam ni kan? Ada tak tangga macam ni? Mana ada kan? Tangga dia mesti lurus macam ni dan mesti macam ni, betul tak? Itu semua adalah garis lurus, garis selari lah. Kanan dan kiri dia mesti selari. So tangga pun sama, menggunakan aplikasi garis. Mana ada tangga macam ni? Mana ada tangga macam ni? Jarang kita tengok. Selalu orang guna tangga luguh macam ni. Yang itu lain. Tangga tu kalau awak tengok dari jauh memang nampak macam ni. Tapi bila tengok dekat-dekat tangga tu macam ni. Okey, tangga Okey, ada banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Okey. So kalau awak ada contoh-contoh yang lain, awak catatlah dekat situ boleh. Okey, tapi yang selalu kita tengok track larian tu nombor 1. Track larian 100 meter. Betul tak? Okey, tambahlah sikit. 100 meter. Okey, 100 meter kan? Track larian 100 meter memang guna garisan selari. Awak tengok dia punya lah garisan-garisan antara lorong 1, lorong 2, lorong 3. Semuanya satu garis yang lurus. Dia tidak akan bertembung. Dan juga tangga. Ada banyak lagi sebenarnya. Contohnya kalau awak tengok dekat pintu pun ada. Pintu ni kan? Ni pintu awak. Okey, ni tombol dia, betul tak? Tombol kan? Cuba awak tengok sini. Pintu ni, yang hujung ni, dengan hujung ni kan garis selari. Selari ni. Pintu. Ada banyak. Buku pun sama. Buku teks, buku matematik lah, apa benda lah. Semua lah, banyak lah. Menggunakan garis selari dan garis serenjang. Tapi cikgu ajar garis selari dulu. Okey, garis selari. Okey, yang ni buku ni. Tapi kena tahulah mana satu. Yang mana satu garis yang menunjukkan dia selari. Yang hijau ni adalah garis selari dengan yang hijau ni. Sebab dia mesti satu arah yang sama. Dia tak boleh, yang ni pergi sini, tak boleh. Kalau pergi sini, itu garis lain. Okey, betul. Kenapa tak cakap? Betul, landasan kereta api. Very good idea tu. Cikgu suka. Betul, landasan kereta api. Dapat. Okey, boleh. Betul. Betul. Buku nota. Landasan kereta api. Boleh? Ni contoh yang bagus lah ni.
Landasan kereta api mestilah garis dia lurus macam ni kan. Mana ada kereta api dia punya apa, tiba-tiba terkangkang besar, garis kecil pula. Mana boleh kan. So tu kita panggil sebagai garis selari. Okey. Next. Okey, kita pergi kepada garis yang seterusnya ialah garis serenjang. Okey, cikgu nak Ibnu baca. Ibnu dah baca, sorry. Zahidi baca garis serenjang. Apa maksud garis serenjang? Garis serenjang ialah dalam buku teks buku surat 201. Cuba baca kuat sikit. Zaidi ada? Okey, kalau Zaidi Zaidi boleh baca. Garis serenjang. Bersilang. Yes. Garis serenjang ialah garisnya bersilang pada sudut tegak. Pendek je dia punya perkataan kan. Sampai ni je dia punya ayat dia. Cukup. Garis serenjang ialah garisnya bersilang pada sudut tegak. Cuba tengok ni. Nampak tak dia bersilang? Ni garis ni dia bersilang dengan garis ni. Itulah dia panggil sebagai garis yalah, lepas tu kita panggil sudut tegak. Baik, bersilang pada sudut tegak. Dia mesti sudut tegak. Okey? Dia mesti menghasilkan sudut tegak. Kalau awak nampak lah. Nampak ni cikgu lukis balik. Ni 1. Kemudian 2. Ni adalah sudut tegak kan. Nampak ni 90 darjah ni sudut tegak kan. Kita belajar tadi. So dia bersilang. Bersilang maksudnya bertindih. Dia mesti melanggar. Dia mesti akan bertindih antara garis pertama dengan garis kedua. Mesti. Kalau tak bertindih tu, itu bukan garis serenjang tu. Dia mesti garis tu mesti bertindih. Sama ada macam ni pun boleh juga bertindih. Contoh ni kan. Ni macam ni. Ni pun sama garis serenjang juga. Ataupun boleh juga macam ni. Macam ni kan. Ni pun sama garis serenjang. Pernah tengok yes. Ada banyak sebenarnya garis serenjang. Okey? Okey, so sekarang ni cikgu nak awak fikirkan. Apakah contoh aplikasi garisan serenjang dalam kehidupan seharian? Fikir. Dan berikan idea. Apa dia? Bingkai gambar. Lagi? Tingkap. Jam tu kat mana? Jam tu kurang tepat sikit. Okey, bingkai gambar. Betul. Kita panggil kekisi tingkap lah. Kekisi tu orang panggil apa? Kekisi ke orang panggil apa Allah. Kita panggil tingkap pun boleh lah, tingkap. Tulislah tingkap. Okey, tingkap. Tingkap ada lagi tak selain daripada tingkap? Tambah lagi. Yang memang bersilang, confirm bersilang. Apa lagi? Petak TV. Boleh. Ataupun kita panggil kat sini, pernah tengok jubin lantai tak? Jubin lantai tu tak? Jubin lantai. Yes, jubin lantai pun boleh. Jubin lantai. Ada banyak sebenarnya jubin lantai. Banyak lah. Bentuk yang selalunya bentuk segi empat tepat, segi empat sama ni selalunya memang akan menghasilkan garis serenjang. Okey? Tapi awak kena tahulah mana satu dia punya yang serenjang tu. Okey, so kita dah selesai dah. Aplikasi kita dah selesai dah. Maksud garis selari dengan garis serenjang. Okey, so cikgu ulang balik. Garis selari ialah garis jarak tegak antara dua garis yang dilukis sentiasa sama dan tidak akan bersilang. Memang tidak akan bersilang. Cikgu tambah lah ni. Okey, tidak akan bersilang buat selama-lamanya. Tak akan bersilang. Okey, manakala garis serenjang adalah garis yang bersilang. Dia lawan. Garis selari dia lawan dengan garis serenjang. Contoh macam kita, tinggi lawannya rendah kan. Putih lawannya hitam. Dan sebagainya lah. So bersilang pada sudut tegak. Mesti ada tanda 90 darjah ni. Okey, selesai dah muka surat 74. Okey, sekarang kita buka muka surat 75. Okey, kali ni kita nak belajar
kita nak kenal pasti sama ada garis tersebut garis selari atau garis serenjang. Okey, untuk soalan ini kita kena kenal pasti garis tu garis apa. Okey, sebagai contoh, cikgu ajar soalan A dulu nanti awak buat soalan B. Tengok dulu cikgu ajar soalan A. Okey, soalan A dia kata garis AB. Dia sebut AB, bermaksud garis tu dengan A bersambung dengan B. So maksudnya garis AB bermaksud inilah garis AB. Pak cikgu sambungkan. Bila kita sambungkan dua titik ni atau dua bucu ni, baru dipanggil sebagai AB. Okey, garis AB dengan garis DC. Nampak tak ni? DC. DC kat bawah. Ialah garis apa? Siapa tahu? Betul. Betul. Nampak ni dia sama kan? Selari. Okey, garis selari. Okey, so tulislah kat situ selari. Dia mesti kena tulis garis selari Jangan tulis selari saja. Garis selari. Okey. Senang sangat soalan ni. Okey, soalan seterusnya. Garis PQ. Garis PQ. Okey, cikgu pun lorekkan lah cikgu garis, cikgu pekatkan supaya cikgu boleh nampak. Oh, garis PQ yang ini dengan garis QR. QR maksudnya dari atas lah kan? Q sampai R lah maksudnya. Ni garis apa? Ni garis apa? Betul. Garis serenjang. Betul. Garis serenjang mesti, yes. Garis serenjang mesti bersilang dan ada 90 darjah kat sini. Tulis kat situ. Garis serenjang. Okey. Selesai kat situ dah. Okey. Senang je kan? Tipi 1, tipi 2 lah ni. Ni soalan senang sangat. Okey. Soalan seterusnya. Soalan C. Garis MN, kena lorekkan dulu. Kan lorek lah, maksud cikgu kena lakarkan garisan dia. Garis MN dengan garis NO. Okey, ni MN, cikgu pekatkan dulu. MN dengan NO. Apa dia? Garis serenjang. Okey, yang tak jawab ni faham tak? Macam mana nak tentukan ni garis serenjang ke garis selari? Faham ke tak faham? Murid-murid yang lain, okey tak? Faham kan? Garis serenjang dia mesti bersilang. Garis selari dia tidak akan bersilang. Dia akan lurus je. Sama ada macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Macam tu. Dia tak boleh bertindih. Tu garis selari. Garis serenjang lawan pula, dia boleh bertindih dan bersilang. Waktu dia panggil serenjang. Okey, soalan seterusnya. Okey, kali ni cikgu nak awak tulis kat bahagian chatting. Garis JK. Okey, cikgu pekatkan garis JK dengan garis ML. ML ialah garis apa? Tulis. Tulis. Jangan cakap, tulis. Cikgu nak tengok ada jawapan. Okey. Senang je ni. Okey, betul. Jawapan yang diberikan oleh awak tepat sekali. Garis selari. Kenapa? Sebab dia mempunyai dua garisan lurus yang sentiasa tegak dan mempunyai jarak yang sama dan tidak akan bersilang. Tidak akan bersilang. Okey, soalan seterusnya. Soalan E. Garis TV. TV pula dah. Macam nak tengok TV pula kan. Garis TV dengan garis VU. VU. Garis TV dengan garis VU. Okey, tuliskan jawapan. Garis apa? Garis TV dengan garis VU. Okey, betul. Jawapan yang diberikan ialah garis serenjang. Betul ramai jawab dengan tepat sekali. Garis serenjang.
mesti dia ada darjah kat sini 90 darjah kan. So ini adalah garis serenjang. Okey, soalan seterusnya, soalan F. Garis FI dengan garis GH. Nampak ni GH. GH kan. Garis apa? Ni garis apa? Tulis. Garis selari. Jangan tulis selari je. Tulis selari je salah. Mesti guna perkataan garis selari. Awak ingat apa lumba lari kalau tulis selari je? Kena tulis garis selari. Okey, sudah selesai. Okey, setakat tu boleh faham tak? Boleh faham tak? Senang saja kan? Okey, sekarang tugasan kita yang terakhir. Tinggal lagi 10 minit sebelum kita habiskan kelas. Yang kali ini kita punya kemahiran agak tinggi sikit, dipanggil sebagai lukis. Lukis garis selari atau garis serenjang dengan garis lurus yang diberikan. Okey, kali ini dia terbuka sebenarnya. Soalan ni dia sebenarnya soalan yang banyak jawapan. Kenapa cikgu kata banyak jawapan? Sebab kita tengok lepas ni Okey, sebagai contoh, cikgu buat soalan A dulu Okey, lukis garis lurus TU tak ada dekat dalam ni. TU mana ada? Kan dalam soalan A mana ada TU? Maksudnya awak sendiri yang kena buat. Yes, kena lukis ni dan kena labelkan. Tuliskan huruf dia dekat garis yang awak buat tu. Kalau awak tak labelkan, salah. Sebab cikgu tak tahu apa nama dia. Awak kena bagi nama. Macam garis yang pertama ni dia dah bagi dah. R dengan S dia bagi, dia dah tulis. So tak ada masalah. Untuk soalan ni awak kena buat. Okey, dia kata garis tu yang selari. Okey, cikgu petakkan selari Maksudnya kata kuncinya adalah selari dengan garis lurus RS. Okey, sekarang ni awak nak buat garis TU. Boleh tak kalau saya buat dekat sini? Boleh tak kalau saya buat kat sini? Okey, cikgu tulis kat sini. Sini T, sini U. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebenarnya ada lagi tak? Ada lagi tak? Boleh tak buat kat tempat lain? Sebenarnya boleh Boleh. Kita buat kat tempat lain. Contoh, saya nak buat kat sini T dengan U kat sini. Boleh? Tapi jangan buat dua-dua. Buat satu je lah. Kalau awak buat warna merah, jangan buat warna biru. Kalau awak buat warna biru, jangan buat warna merah. Itu maksud cikgu. Cikgu, kalau saya nak buat bawah lagi, boleh tak? Boleh. Warna hijau. Boleh. T dengan U. Luruslah. Tapi kena pilihlah salah satu. Jangan tulis tiga-tiga. Kalau tulis tiga-tiga, salah. Okey, so sekarang terpulang kepada awak. Awak nak lukis kat mana? Nak buat atas warna merah ni ke? Nak buat warna biru ni ke? Atau nak buat warna hijau? Ya, dekat mana-mana je. Tapi mesti selari. Kalau contoh awak buat macam ni kan? Contohlah awak ambil... Okey, contoh awak buat yang macam ni cikgu ambil warna kuning. Awak buat macam ni. Betul ke salah? Salah lah. Sebab ni garis apa? Ni serenjang. Cikgu. Ya, sebab tu cikgu kata salah. So sekarang ni awak boleh Yes, awak boleh pilih mana satu awak nak. Cikgu, saya nak warna merah yang dekat. Boleh tak? Boleh. Cikgu, saya nak buat yang warna biru. Boleh. Cikgu, saya nak buat warna hijau yang jauh sikit. Boleh. Cikgu, kalau saya nak buat tiga-tiga, tak boleh. Tiga-tiga tak boleh. Pilih salah satu. Okey, setakat tu faham? Okey, senang je kan? Satu cikgu kata soalan ni ada banyak jawapan. Soalan ni ada banyak jawapan. Tak semestinya awak buat sini awak salah, awak buat sini awak salah. Oh, yang ni je betul. Tak. As long selari dipanggil selari sama dengan soalan nak selari, memang betul lah tu jawapannya. Cikgu, boleh ke garis tu buat guna warna lain? Guna warna. Boleh? Boleh. Contoh awak nak buat warna, tapi jangan guna warna merah lah. Sebab merah ni untuk cikgu. Kalau awak buat warna merah, nanti seolah-olah macam awak salah. Okay, tapi kalau awak nak guna warna hijau ke, warna biru ke, warna coklat ke, boleh. Guna pensel warna, boleh. Tak ada masalah.
Cikgu benarkan. Okey, soalan seterusnya, soalan B. Lukis garis lurus MO, MO tak ada, yang serenjang dengan garis lurus MN. So nak kat mana kita nak buat? Dekat sebelah kanan. Okey, cikgu buat warna Okey, awak rasa yang warna mana yang betul? Yang warna biru betul ke? Warna merah yang betul ke? Atau warna hijau yang betul? Mana yang betul? Biru, merah atau hijau? Biru. Okey. Biru. Okey, ada lagi yang sokong warna lain? Ada sokong warna merah tak? Merah, ada cakap merah. Okey, ada kata warna hijau. Hijau ni betul ke salah? Hijau ni betul ke salah, guys? Hijau tu memang confirm salah sebab hijau ni garis selari. So jangan kita tak salah dah. Okey, sekarang ni soalan kata, dengar, awak kena tengok betul-betul soalan ni. Soalan ni mencabar sikit sebab dia TP3. Okey, soalan ni kata lukis garis MO. MO. Kalau awak letak sini, awak ambil warna biru, awak letak O kat sini, ini bukan garis MO. Ni garis apa? NO. So dah salah. So automatik ini salah sebenarnya. Tak boleh letak garis kat sini. Walaupun dia serenjang, memang betul dia serenjang. Tapi nama dia bukan MO, nama dia NO. Cikgu nak MO, bukannya NO. So jangan confuse. Lepas tu cikgu kata soalan ni, siapa buat warna biru ni salah. Okey? Sebab soalan yang paling betul adalah yang warna merah ni sebenarnya. Okey, so cikgu padam balik. Cikgu tak guna warna merah lah, takut awak confuse pula nanti. Cikgu guna warna biru. Okey, sebenarnya garis lurus dia ialah di sini. Alamak, sorry, tak lurus pula. Awak guna pembaris cikgu tak ada pembaris. So cikgu akan lukis kurang cantik sikit lah. Okey, so awak letaklah O kat sini. Mesti letak O kat sini. Kalau tak letak huruf O, salah. Barulah jadi MO. Nampak? Dia suruh kata lukis garis MO. Dia kata MO. Betul lah apa ni? MO. Sebab tu kalau siapa buat belah sini salah. Okey, setakat tu boleh faham tak? Kenapa cikgu tak buat belah sini? Faham kan? Kenapa cikgu tak nak buat kat sebelah sini? Sebab awak dah salah faham. Sebab soalan kata mesti MO. MO mesti start dekat sini. M dengan O. Okey, soalan seterusnya. Soalan C. Lukis garis lurus DE yang serenjang dengan garis lurus CD. DE dekat mana nak buat? Dekat atas ke, kat bawah ke, ataupun dekat sini? Okey, cikgu lukis dulu yang betul dengan yang salah. Okey, adakah warna oranye ke? Okey, oranye ke, hijau ke, ataupun biru? Mana yang betul? DE. So yang mana? Oranye ke, hijau ke, biru? Biru. Kenapa biru? Yes, sebab seorang kata dia nak garis dulu DE. Kalau kita buat dekat atas, dia dah jadi CE. Cikgu bukan nak CE, cikgu nak DE. Sebab itulah cikgu reject yang warna oranye dengan warna hijau. Lepas tu cikgu kita jangan lukis lah ni salah. Hijau memang confirm lah salah. Okey, yang paling betul sekali adalah yang pada bahagian bawah. Okey, cikgu lukis balik bagi kemas. Allah. Okey, awak guna pembaris sebab cikgu tak ada pembaris, so dia punya lurus dia tak apa nak lurus. Okey, dan labelkan huruf E. Baru dapat TP3 lah siapa boleh jawab ni. Okey. Soalan seterusnya, soalan D. Lukis garis lurus JK selari. JK selari dengan garis lurus LM. Kat mana nak buat? Yang ni ada banyak jawapan, betul tak? Boleh buat dekat sini. Ni boleh buat kat sini. CD pun boleh. Sini pun boleh. Sini pun boleh. Banyak ni. Okey, sekarang awak pilihlah salah satu. Okey, jangan tamak nak buat semua. Kalau buat semua salah lah. Okey, cikgu nak ambil yang ni lah. Cikgu suka ambil yang tengah-tengah sikit. So cikgu buat kat sini.
Okey, dia kata garis selari, so kena tulislah JK. J dekat atas, K dekat bawah. So dapatlah macam ni. Cikgu, kalau saya nak buat macam ni, boleh tak? Saya nak buat dekat yang dekat sikit dengan garis ni. Saya nak buat kat sini. Boleh tak? Betul ke salah kalau cikgu buat warna merah ni? Betul juga. Siapa buat warna merah pun betul. Okey, contoh. Saya nak buat yang dekat sini, cikgu. Boleh ke tak boleh? Yang warna hijau ni. Boleh ke tak boleh? Hijau ni boleh ke tak boleh? Hijau ni boleh ke tak boleh? Guys, hijau boleh juga. Okey, contoh saya tak nak buat kat warna hijau. Saya nak buat kat sini. Boleh tak? Boleh juga. Boleh. As long boleh. As long mesti selari dan mesti lukis satu sahaja. Jangan lukis semua. Kalau lukis semua memang salah. Kena lukis salah satu saja. Pilihlah awak suka yang mana, merah ke, hijau ke, biru ke atau kuning. So kalau macam cikgu suka warna biru, so cikgu buat warna biru saja. So cikgu padamlah kuning, hijau dengan merah ni. So jadi macam ni saja. Faham soalan seterusnya dah nak habis dah. Soalan terakhir, lukis garis lurus. Ni susah sikit lah sebab soalan ni dia mencabar sikit kan. Garis lurus XY yang selari dengan garis lurus VW. Ni susah sikit sebab soalan ni dia tak ada garisan kan. So awak nak lukis kat mana? Kat sini pun boleh, dekat sini pun boleh. Tapi mesti lurus lah. Contoh cikgu buat macam ni tapi sebab cikgu tak ada pembaris, so lukisan cikgu akan tak cantik sikit lah. Kalau awak ada pembaris, dia akan jadi cantik. Lurus, dia mesti selari. Macam tu contoh. Dan labelkanlah X dan juga Y. Contoh macam tu. Kalau nak buat bawah sikit pun boleh. Nak buat bawah ni pun boleh. Contoh, nak buat warna merah ni, dia pendek sikit pun boleh. Nak buat pendek pun boleh. Contoh, nak buat pendek sikit kan, ni nak jumpa sini, boleh. Macam ni. X, sini Y. Boleh, tak ada masalah. Pendek pun tak apa. Asalkan dia mesti selari. Itu je. Dia mesti selari. Itu saja. Kalau tak selari tu salah. Cikgu rasa yang biru ni tak tepat lah. Biru ni sebenarnya bukan kat sini. Biru ni sepatutnya dia sambung dekat sini. Dia mesti bucu dengan bucu. Nampak ni? Bucu ni mesti bertemu dengan bucu ni. Macam tu. Baru betul. Tapi boleh pendek sikit, tak apa. Janganlah pendek sangat. Macam ni boleh. So pandailah awak gunakan pembaris tu macam mana nak jadikan bentuknya mesti selari. Seterusnya, lukis garis lurus FG yang serenjang bagi garis lurus HI. Sorry, dia hilang pula ni huruf I ni. Tambahkan, lukis garis lurus FG yang serenjang dengan garis lurus HI. Sekarang ni kita nak buat serenjang. Betul. Macam huruf T, betul. Buat kat sini lah. Tak kisahlah. Boleh je nak buat kat sini pun boleh. Kat sini boleh, sini boleh. Tapi tak boleh buat kat atas ni. Siapa buat yang atas garisan warna hijau ni salah. Sebab kalau macam ni, dia akan jadi HI, apa ni? Dia akan jadi FIG. FIG. So tak boleh. Salah. Dia tak boleh sentuh lah. Kena I ni memang tak boleh sentuh. Sama juga macam H ni pun tak boleh juga. Sebab kalau awak buat dekat sini, sebagai contoh, awak buat kat sini kan. Awak buat kat sini, dia dah jadi lain. Dia dah jadi FHG. Dia ada tiga huruf pula. FHG. Sebab tu kita kena buat warna biru. Sebab biru ni tak apa. So biru ni boleh. Biru ni kita letak kat atas ni huruf F. Yang ni cikgu letak huruf G. Baru betul. Sebab yang kat tengah ni tak ada nama. Dia tidak ada huruf. Sebab tu dia boleh. FG boleh. Dia bersilang nampak dia bersilang. Serenjang mesti bersilang.
Okey, so kita dah selesai dah membincangkan semua soalan-soalan ni. Awak rasa macam mana? Okey tak pelajaran kita hari ni, yang terakhir ni? Senang sangat Okey, so nanti dah selesai, macam biasalah awak masukkan dalam Padlet. Okey, masukkan dalam Padlet yang disediakan. Tapi cikgu akan semak jugalah nanti bila buka sekolah ni. Okey, cikgu akan semak sikit-sikit mana yang mampu lah. Okey, so kita dah selesai dah pelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum cikgu habiskan kelas, cuba cek balik kehadiran. Mungkin ada yang nama tertinggal, cuba cek. Setakat ni cikgu ada Iris, Farish, Haziq, Huzaifah Ibnu, Nabila, Natalia, Syafira, Zahidi dan Zarif. Ada lagi tak murid tertinggal? Syahira. Okey, lagi? Ada lagi tak murid lain nama tertinggal? Tak ada Okey, so kalau tak ada cikgu tambah terus lah Makah. So 11 orang menyertai PDPR online kita pada hari ini. Okey, cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Okey, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan bagi kumpulan B akan bertemu di sekolah. Manakala kumpulan A akan PDPR. Kumpulan B akan berada di sekolah. Kumpulan B, apa dia? 8 hari bulan hari Isnin. Okey, 8 hari bulan ni hari Isnin kumpulan B akan pergi sekolah, kumpulan A akan berada di rumah. Okey, so boleh kumpulan A. Okey, tengok baliklah senarai tu. Okey, so tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.